Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang juga saya kasihi para guru, ustazah dan semua yang hadir. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni sama-sama Allah pertemukan kita. Kira kalau ikutkan ni terakhirlah untuk tahun ni, dan alhamdulillah syukur kepada Allah juga atas Allah pilih kita termasuk dari orang yang masih lagi diberikan umur. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang sebagaimana Nabi sabdakan, khairun nas, manusia yang terbaik ialah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, iaitu orang yang umurnya panjang dalam keadaan hasuna amalu, amalannya sentiasa dijaga, sentiasa baik dalam ibadahnya, dalam ilmunya, sepanjang diberikan peluang untuk hidup sehingga bertemu dengan Allah. Jadi alhamdulillah kita syukur juga pada malam ni kita insya-Allah saya cuba rumuskanlah surah kita ni untuk ayat yang terakhir hari ni. Kita ayat 7 dah surah Fatihah. Kita dah bincang tentang golongan yang Allah beri nikmat, ciri-ciri golongan yang Allah beri nikmat. Kalau nak tengok balik kena tengok video lah yang sebelum ni. Dua kali kita bincang tentang siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi hari ni kita nak masuk golongan yang kedua. Dua golongan saja yang ada dalam yang akan dihisab nanti, iaitu golongan yang Allah beri nikmat dan golongan yang al-maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Dia di sini Allah pecah dua. Al-maghdubi alaihim yang kedua, ad-dallin. Tapi hakikatnya dua-dua ni satu je. Dua-dua ni adalah orang-orang yang ingkar. Tapi dalam kategori ini dipecahkan dua. Satu dalam bentuk dimurkai, golongan yang dimurkai, dan satu lagi golongan yang sesat. Baik. Jadi secara ringkasnya surah Fatihah ni inilah satu cerita ringkasan tentang inilah asas kehidupan kita yang perlu kita tahu. Jadi cukuplah minima kita ni tahu maksud dalam surah Fatihah ni dengan jelas, dan kita amalkan sudah memadai untuk bekalan kita bertemu dengan Allah lah. Begitulah. Sebab itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri, "Faman 'alima tafsirul Fatihah." Siapa yang ni jadi mampu, dia boleh dialim dengan tafsir Fatihah aja. Kana kaman 'alima tafsira jami'il kutubil munazzalah. Serupa macam dia dah tahu tafsir kitab-kitab yang pernah turun dulu. Sebab surah Fatihah ni rumusan semua sekali. Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya yang sangat-sangat besar kepada kita, dimudahkan kita dengan ni. Sebab itulah ni satu-satunya surah yang wajib kita baca setiap hari, minimal 17 kali sehari tanpa uzur. Jadi cerita tentang ini, surah Fatihah ni adalah cerita tentang inilah tugas kita sebagai hamba. Sebagaimana kita buka dulu surah 51 ayat 56. 51 ayat 56. Ni tugas kita. Boleh? Allah sebut dalam ayat tu. Surat 523.
523 firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jadi Allah sebut dalam ayat tu, muka surat berapa tadi? 523. Ayo. Surah Az-Zariyat. Surat 523 kan. Dia di sini menjelaskan tentang apakah maksud kita ni ada kat sini sekarang. Tidak lain apa dia? Tidaklah aku ciptakan jin. Kenapa Allah sebut jin dulu? Sebab jin dulu dicipta. Jin dah ada dulu. Wal ins, kemudian manusia ni, tapi duanya tugas sama apa? Illa liya'budun, melainkan supaya mereka hidup menjadi hamba aku, mengabdikan diri. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup mengabdikan diri kepada Allah. Hidup sebagai hamba Allah. Lepas tu daripada sini macam mana kita nak tahu jalan ni? Allah kata kita ni dicipta untuk jadi hamba dia. Kan? Contohnya seorang yang kamu dilantik untuk jadi engineer kami. Dia tak tahu SOP apa, tak belajar, agak-agak boleh tak? Dia mesti ada guidance, mesti beritahu cara dia. Sebab itulah jalan dia apa? Allah bagi Quran. Allah bagi Rasul. Dan hari ni Allah dengan rahmat yang besar ni, Allah bagi satu je. Surah yang paling mudah untuk kita dapat kuasai ni, kita pun tahulah tugas kita sebagai seorang hamba kurang-kurangnya. Iaitu surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ni terbagi dua. Jadi inilah tauhid kita kata. Tauhid. Surah ni cerita tentang kita ni hidup untuk mentauhidkan Allah. Itulah tugas kita. Dan tauhid ni perlukan dua benda lah. Dua benda ni. Satu, al-ilm. Satu lagi, al-amal. Ilmu, bagaimana nak lakukannya, dan amal, bagaimana nak kerjakan apa yang kita dah tahu. Maka dalam surah Fatihah ni dia pecah ni lah. Dia pertama, macam mana kita nak tahu tugas sebagai seorang hamba ni, siapakah pencipta kita, kita kena tahu dulu. Tak kenal macam mana kita nak lakukan tugas dengan benar. Itu Allah berikan kita. Allah sebut dalam surah Fatihah, kita sebut dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pertama, ilmu ni apa? Ulama sebut, iaitu pertama mengenal Allah. Mengenal Allah. Al-ilmu ma'rifatullah. Nombor satu, mengenal Allah. Betul Allah sebutkan dalam Fatihah tu, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dia itu Rabbil alamin. Satu, Rabbil alamin. Al-alamin. Jadi kita dah bincang tentang siapa Tuhan sekian alam ni. Wa ma Rabbul alamin. Dialah yang menciptakan dan mengurus alam ni. Yang mana kita sendiri pun dia ciptakan. Yang kita hari ni ada di sini. Baik. Yang kedua, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Maha, apa dia? Maha, Allah ni sifat dia Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Dua ni gabungan dia. Bila Allah dah cipta, dia dah siapkan semua dah, dan dia nak apa? Kita syukuri dengan apa yang dilakukan ni, dicipta ni. Dengan sifat yang Maha Penyayang ni, supaya kita boleh capai tujuan kita sebagai hamba. Allah buat apa? Allah menyediakan. Dia betul disebut Maha Pemurah ni apa? Allah sediakan pertama alat makrifah kita. Allah beli alat makrifah. Wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Satu. Ni kita dah bincang sebenarnya ni. Saya nak ikat balik. Kemudian Allah beri kita rezeki. Ini dalil dia surah 16 ayat 78. Wallazi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Okey. Kemudian Allah bagi kita rezeki, Allah cipta semua ni.
Ini sebagai apa? Modal kita. Jadi di sini Allah buat untuk kita dan Allah persiapkan sesuatu ni untuk kita supaya ini menjadi kita punya apa? Modal kita untuk boleh jadi hamba Dia yang terbaik. Jadi hamba Dia yang sebenar-benar. Allah beri kita alat makrifah, Allah bagi rezeki. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini muka surat yang ke-4. Muka surat 4 ayat 22 ni. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Kemudian dia lah jadikan bumi ini terbentang luas dan langit sebagai teduhan kamu, atap. Kemudian wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dia turunkan hujan dari langit ni. Kan? Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu dia keluarkan daripada hujan tadi itu apa dia? Tumbuh-tumbuhan makanan untuk kamu sebagai rizqan lakum, rezeki untuk kamu. Jadi ini semua pemurahnya Allah kepada setiap kita ni dengan diberikan ni. Ini tauhid, ilmu mengenal Allah ni. Yang seterusnya apa? Allah bagi kita Al-Quran. Dalam surah 55 ayat yang ke-1 hingga 2. Ini saya bacakannya. Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Kan? 'Allamal Quran. Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Apa kenapa pemurah? Dia berikan kita panduan hidup, Al-Quran. Panduan hidup. Jadi sebab itulah al-ilmu ni ringkasan ni ulama sebut ma'rifatullah. Pertama, ma'rifatullah. Jadi surah Fatihah ni memang nak suruh kita kenal Allah. Siapa Rabbul Alamin? Sebab tu mula setiap hari kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan maksud alhamdulillah tu sendiri, hamdalah tu kan kita dah bincang juga. Hamdalah tu maknanya pujian kerana kenal. Bukan pujian ikut-ikut. Kalau pujian kita ikut, orang ni puji dia ni, orang ni pun ikut puji dia sebab apa? Sebab dia puji. Itu bukan hamdalah. Itu bukan alhamdu. Itu al-madhu. Itu al-madhu. Kalau kita puji sebab ikut, kita tak tahu pun dia ni siapa. Dia tak ada kaitan dengan kita. Orang puji dia pun kita pujilah dia. Itu bukan. Tapi alhamdu ni puji kerana kenal dan taat dia. Itulah alhamdulillah. Tak sampai masuk alhamdulillah tanpa dia kenal sebenar-benar dia. Lalu kerana kenalnya dia ni, akhirnya dia keluar pujian tu. Ya, betul dia memang pernah jasa kat saya. Ya, betul dia memang sangat-sangat layak untuk dipuji, baru betul. Sebab itulah alhamdulillah di sini Allah nak bila kita baca alhamdulillah maksudnya apa? Ada tuntutan untuk kita berilmu lah dengan apa yang kamu baca ni. Kamu hari ini sebut alhamdulillahirabbil alamin. Tak pernah nak ambil tahu siapa Rabbul Alamin pun. Tak kenal pun. Kenapa baca? Dah sebab apa? Dah jadi amalan saya lahir dah kena baca. Ini salah ni. Kena dibetulkan. Jadi itu. Yang kedua, ma'rifatu di sini Rasul. Mengenal siapa utusan dia pula. Ma'rifatu Rasul. Di sini yang kedua ni. Allah Maha Pemurah antara yang besar ialah Allah berikan Quran ni. Macam mana cara Allah beri Quran? Allamal Quran, Allah ajar Quran. Allah utuskan Rasul. Allah beri Rasul. Ini kalau kita buka dalam surah 62 ayat yang kedua. Surah As-Saff. Surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Okay. Allah sebut dalam ayat tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi ba'atha fil ummiyina, kan? Dialah yang mengutuskan pada golongan yang ummi. Di situ maknanya apa? Ummi ni orang yang jahil. Sebelum kita tahu agama, kita jahil.
Sebelum kedatangan Rasulullah, maknanya apa? Manusia dalam keadaan jahil. Sebab itulah jahiliah disebut. Zaman tu jahiliah Arab kan. Jadi Rasul ni diutus kepada golongan yang ummi. Ummi ni maknanya yang tak boleh baca, tak boleh tulis. Simbolik kepada kejahilan, itulah dia. Rasulan minhum yaslu alaihim ayatina. Ayatihi, membacakan ke atasnya ayat-ayat Allah ya. Nabi ajar apa? Baca apa? Baca Quran. Nabi ajarkan umat ni dengan Quran. Kemudian wa yuzakkihim, ayat-ayat inilah, ajaran Nabi inilah, guru inilah dengan ajaran yang dibawa ni daripada Allah ni, akhirnya menjadikan umat tu umat yang berilmu dengan akhirnya apa? Ilmu ni menghasilkan apa? Sebenarnya ini kena jelas. Ilmu menghasilkan jiwa yang suci. Kalau dia belajar tapi sesak sombong, itu dia tak dapat sebenarnya. Ilmu ni melahirkan jiwa dia yang tazkiyah, jiwa dia dibersihkan. Tapi ada orang tuntut ilmu, makin kotor jiwa. Itu betul-betul ilmu tak? Tak. Sifat ilmu ni menyucikan. Daripada Quran ni umpama air. Air ni sifat apa? Apa dia? Menyucikan kan? Lepas tu kita ni kena wuduk dan sebagainya. Ya, suci luar dan dalam. Itulah fungsi kita belajar Quran. Tapi kalau belajar Quran menyebabkan bertambah sombong dan rasa dia lebih baik daripada lain, itu ada kesilapan. Jadi dengan apa yang Nabi bawa ni, sepatutnya apa? Menjadikan tazkiyatun nafs tu. Sucinya jiwa seorang, itu tanda dia ikhlas dalam menuntut ilmu tersebut. Jadi wa yuzakkihim, kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Barulah akhirnya bila dah bersih jiwa dia, barulah mudah ilmu nak masuk. Faham? Itu dia punya maratib tu. Pertama, nak dapat ilmu, pertama kena buat apa? Kena ada guru, dan kedua guru kena keluarkan apa? Yatlu, baca ayat-ayat Allah. Satu, kena baca ayat-ayat Allah. Kenalkan siapa? Kenapa baca ayat Allah? Sebab ni tugas pertama. Hidup kita nombor satu sebenarnya apa? Hidup untuk kenal Allah. Kerjalah apa pun bidang engineer kan, ada apa, yang penting pastikan semua itu menjadikan kita bertambah kenal siapa Allah. Tapi kalau kita duduk di mana-mana pun bukan kenal Allah, kenal siapa lagi? Makin jauh pula dia makin kenal siapa? Makin kenal pula bos dia tu. Kan? Jadi hamba apa? Makin kenal duit pula lagi. Contohnya, ini salah lah. Tak sampailah piawaian surah Fatihah walaupun dibaca hari-hari. Ini tujuan baca surah Fatihah. Ni saya nak rumuskan je ni. Tujuan baca surah Fatihah inilah menghasilkan umat yang macam ni. Tapi hari ni semua baca surah Fatihah, beribu-ribu orang, hasil tak macam ni? Maka piawaian Fatihah tak sampai. Sebab tak belajar tentang apa? Ya Allah sebut Rabbul Alamin. Mari belajar. Siapa Rabbul Alamin? Ar-Rahmanir Rahim. Mari belajar. Siapa Ar-Rahman? Siapa Ar-Rahim? Tak belajar juga. Kan? Ini yang kedua. Jadi dengan kedatangan Rasul ni menyampaikan kitab Allah, akhirnya apa? Menjadikan jiwa umat itu suci, kan? Bersih. Lalu barulah masuk tambah lagi apa? Tambahnya ilmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan tambahnya hikmah, kebijaksanaan dalam mengatur kehidupan ni. Mengurus kehidupan sampai bertemu dengan Allah. Ini yang ke berapa? Ayat ke berapa ni? Ni ayat yang ke-4. Ar-Rahmanir Rahim, kan? Baik. Kemudian sampailah kepada Ar-Rahim. Barulah cerita Ar-Rahim ni apa? Jadilah golongan ni daripada semua ni tadi. Allah berikan kasih sayang dia, Allah beri kekuatan ni, iman ni, kepada orang beriman lah. Ni dalam surah 33 ayat 43 kan. Saya tak habis lagi baca tadi kan. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya sebelum manusia dapat ni, dua ni, semua dalam keadaan apa? Dhalalim mubin, kesesatan yang sangat nyata. Sebab tu kita kena, ayat ni dia punya miqyas, kayu ukur kita. Kayu ukur. Manusia bila tak dapat je ni, kita takut sebenarnya kita dalam apa? Dhalalim mubin. Berdasarkan ayat ni. Itu kita kena ajak siapa? Anak cucu kita semua untuk
jangan tinggalkan apa yang datang daripada Rasul ni, Quran ni. Barulah Allah berikan kita kasih sayang yang ni, penyayang ni. Ar-Rahim. Sebab tu kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya apa? Perintah untuk kita kenal Allah siapa. Ar-Rahmanir Rahim, dan kenal bagaimana penyayangnya Allah. Allah beri apa kita? Allah bagi kita alat makrifah, Allah beri kita rezeki ni. Allah bagi kita yang lebih besar lagi apa? Ni orang kafir pun dapat ni. Allah bagi yang lebih besar lagi Al-Quran, dan Allah bagi kita Rasul. Kenal pula Rasul tu macam mana? Itulah dalam surah Fatihah. Yalah. Dan kemudian akhirnya apa? Yang ketiga, ini tadi saya ringkaskan. Surah 33-43 tu Allah berfirman, cuba cari ini. Surah Al-Ahzab. Muka surah apa? 423. 423. Ayat yang ke last kali, ayat dia last kali muka surat tu. Ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh baca Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi huwallazi yusalli 'alaikum, dialah yang memberikan sentiasa memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kamu, ke atas kamu, iaitu orang-orang yang beriman. Demikian juga wa malaikatu, dan juga malaikat-malaikatnya. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Supaya apa? Mengeluarkan kamu daripada kesesatan, kegelapan kepada cahaya. Jadi inilah yang paling besar daripada semua ni. Allah boleh beri, Allah bagi alat makrifah, Allah bagi rezeki, Allah bagi Quran, Allah bagi Rasul. Tapi yang ini paling istimewa. Apa dia? Belum tentu semua ni ada, kita ada yang ni apa dia? Iman. Jadi inilah Ar-Rahimnya Allah yang kita nak rebutkan, yang istimewa, yang secara khusus. Yang ni khusus, yang ni umum. Ar-Rahman ni, Ar-Rahim ni. Okey? Ringkas je. Ni Ar-Rahman. Apa pemurahnya Allah semua dapat tanpa kecuali. Allah bagi semua alat makrifah. Allah bagi rezeki semua dapat. Fir'aun pun dapat, sejat makhluk mana pun dapat rezeki. Allah bagi Al-Quran dan Rasul juga kepada semua. Abu Jahal pun dapat Quran ni kalau ikutkan, tapi dia tolak. Abu Jahal, Nabi Muhammad untuk siapa? Untuk Abu Jahal juga, tapi dia tolak. Jadi ketika ni dia dapat iman tak? Tak dapat. Jadi ini yang paling istimewa. Jadi inilah Ar-Rahmanir Rahim. Maka macam mana kita nak kenal? Nak kenal ni. Kenallah Allah yang Maha Pemurah melalui siapa? Rasulullah ni. Sebab Rasul yang paling kenal, sebab tu Nabi adalah orang yang paling bersyukur sekali. Dikenal Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kedua apa tuntutan yang kita nak kenal? Ada bila baca surah Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, kenallah Rasulullah. Yang seterusnya apa? Yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, ma'rifatu dinil Islam. Bil adillah. Ma'rifatu dinil Islam, dinil Islami bil adillah. Iaitu yang ketiga tuntutan dalam ni surah Fatihah ni, kenal Islam ini, Islam dengan adillah ni maksudnya dalil, hujah-hujah yang datang daripada yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Supaya apa? Inilah yang akan deal ni akan dibalas nanti. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Hari pembalasan. Tuntutan hari pembalasan. Tuntutan. Semua ni akan dituntut. Agama akan dituntut kita.
Contoh dia din ni kat sini maknanya yaud al-jaza. Din juga makna lain dain apa? Dain ni macam hutang yang kita kena lunaskan. Semua nanti akan pulang kepada Allah, akan melunaskan segala apa yang apa? Dia buat, semua akan dihisap. Rupa-rupanya apa? Tak boleh nak bayar. Tak ada apa. Jadi sebab itulah hari ni tuntutan yang seterusnya apa dia? Kita dah kenal ni, kita kena kenal jalan agama kita supaya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah 3 perkara ni kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Hari di mana ketika ini semua akan dibalas dengan apa yang dia lakukan. Ringkas begitu. Jadi ini teori lah ni. Ini tauhid apa? Ilmu. Nak kenal semua ni ilmu. Jadi sekarang ni selepas tu apa? Bila kita dah ada semua ni, barulah kita kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu apa tu? Ikrar untuk apa? Tu ikrar untuk apa? Amal. Saya sekarang dah tahu dah. Saya bersedia untuk jadi hamba dia. Hanya kepada engkau lah kami sekarang ni abdikan diri. Sesuai dengan siapa? Sesuai apa yang Allah sukalah. Bukan ikut suka kita. Berdasarkan ilmu ni, kita akan sekarang nak bertugas sesuai secocok dengan tugasan yang Allah berikan kepada kita. Iyyaka na'budu. Namun dalam nak menjalankan tugas ni saya tak mampu nak buat sendiri. Saya wajib, saya mesti dapat pertolongan bos saya siapa? Tuan saya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mampu selesaikan tugas dengan sempurna tanpa bantuan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan. Jelas? Ini ni ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin, tauhid ilmu ni. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ilmu. Tapi orang belajar tak? Tuntutan menuntut ilmu tentang 3 benda. Belajar tentang siapa Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa itu Maliki Yaumiddin? Maliki Yaumiddin. Belajar ke tak belajar ni? Belajar serius ke belajar masa sekolah rendah je? Macam itulah kan. Soalan je umum je lah. Jadi itulah hakikat dia, kita realiti kena cakap benda ni. Kan? Barulah selesai tadi. Barulah ikrar apa? Iyyaka na'budu ni. Yang kedua, tauhid, amal. Ni sekarang ikrar untuk kita lakukan. Jadi amalan ni barulah apa dah? Yang inilah dia punya yang penting ni. Sebab itulah dalam amalan ni kita minta apa ni? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita ni ayat berapa? Surah Fatihah ayat 1 hingga 4 bahagian sini. Surah Fatihah ayat bermula ayat ni 5 hingga 7. Ini bahagian amalan. Bahagian pelaksanaan. Jadi nak melaksanakan kita minta apa dia? Supaya betul-betul kita laksana tu tak terpesong. Kita dah ikrar, kita minta apa lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ni jalan yang lurus. Kami nak buat ni. Tengok-tengok ingatkan okey. Dah sengit. Ihdinas siratal mustaqim kita minta. Dan daripada golongan yang beramal ni akan jadi berapa golongan? Inilah kita pecah ini. Jadi kita nak beramal sesuai dengan golongan siapa? Satu, yang diberi menjadi golongan yang diberi nikmat, iaitu golongan yang al-ilmu berilmu wal amalu bihi. Berilmu dan beramal sesuai, cocok dengan ilmu tersebut. Dan dia terpecah kepada berapa golongan? 4. Ini kita dah bincang ni. Sampai. Kalau saya tolak sana. Sekejap. Macam mana? Ke belakang kan? Nampak? Tak sampai. Ya. Okey. Ini surah 4 ayat 69. Ini golongan yang kita minta, jalan yang lurus. Siapakah golongan yang berada di atas jalan lurus? Ni ada 4 golongan. Cuba tengok ayat tu. Kita baca dulu ayat ni juga. Okey, jumpa. Muka surat apa ni? Cik Amin. 89. 89 ayat 69.
Bayar dia mula. Wa may yuti'illah faulaika ma'al ladzina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah wa rasulahu. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ini golongan yang apa? Taat kan? Wa may yuti'illah wa siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Syarat dia apa? Taat dengan apa? Kita nak taat mesti ada apa? Taat dengan ilmu. Taat dengan berdasarkan ilmu, bukan taat membuta tuli. Tak tahu. Jadi siapa yang taat Allah dan Rasul, mereka bersama dengan siapa? 4 golongan, iaitu para nabi. Kedua, siddiqin, orang-orang yang jujur, yang benar, sentiasa menjaga dia sendiri, jaga kebenaran ni dan menerima kebenaran bila sampai kepada dia dengan mudah. Okay, siddiqin dan syuhada, iaitu orang yang benar-benar berjihad, berjuang pada jalan Allah. Dan yang seterusnya, wassalihin, orang yang sentiasa menghabiskan hidup dia untuk melakukan kebaikan. Solihin ni termasuk muslih. Dia sendiri buat kebaikan dan dia sentiasa memperbaiki kebaikan. Dalam surah 7, ni yang solihin. Surah 7, solih. Orang soleh ni juga muslih. Surah 7 ayat 170. 7:170. Al-A'raf. Surat, apa surat? 172. 172 surah Al-A'raf. Ayat dia pun last sekali kan? Ayat di bawah sekali. Ni orang yang muslih. Ayat 170. Boleh dibaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Siapakah orang ni? Orang soleh ni, orang yang muslih. Jadi sentiasa pegang teguh dengan apa? Ni syarat nombor 1. Apa dia? Dia betul-betul soleh ni. Sebab kadang-kadang soleh ni kita atas persepsi orang masing-masing kan. Dengan pakaian ke dengan apa tak? Ni ciri-ciri dia. Apa dia? Walladzina yumassikuna bil kitab. Mereka ni orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah, dengan agama dia. Yumassikuna bil kitab. Dan wa aqamus shalah, dia dirikan solat dia. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Kami tidak akan sia-siakan ganjaran bagi orang yang muslih. Muslih ni apa? Dia buat islah. Perkataan islah tu, orang yang buat islah ni dia panggil muslih. Orang yang buat islah, perubahan, perbaiki kerosakan, orang macam tu kita panggil muslih. Muslih. Jadi komen tu kita panggil apa? Kita kata muslih lah, tapi muslih bab dia lah, bab apa? Enjin kereta rosak kan? Tak, ini muslih ni cerita agama, islah. Islah tu masdar dia, muslih dia punya isim fa'il dia. Pembuat dia itu nama dia muslih. Jadi Allah tak akan sisihkan orang yang muslih ni. Baik.
Ini golongan yang Allah kata wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah sebaik-baik golongan yang sepatutnya kamu rafiqa. Jadikan dia ni apa kata? Dekat dengan dia, rapat. Kenal dia, berdamping dengan dia. Ini sepatutnya golongan yang didampingi oleh orang-orang muda yang macam ni lah. Cara dia macam mana? Pertama kena belajar kenal macam mana ciri-ciri golongan-golongan ni. Macam mana cerita para nabi. Siapakah orang-orang yang siddiqin tu? Siapakah syuhada? Kenal para syuhada zaman sahabat. Itu yang sepatutnya adalah. Dan yang golongan yang kedua yang kita tak mahu jadi ni siapa? Jadi dia pecah dua lagi. Satu yang dimurkai, dan yang kedua orang-orang yang sesat. Jadi kita tengok dalam ayat tu, surah Fatihah yang kita baca tu. Ini golongan ni dua kan? Ini golongan yang dimurkai dan yang sesat. A lah kita kata. A, B. Dua ni saling orang kata golongan yang sesat ni terjadi antara golongan atas. Jadi golongan ni dia ramai tak? Kalau tengok dalam ayat tu al-maghdubi. Al-maghdub tu mufrad. Kalau dia jamak dia banyak, ramai kan? Bunyi dia lafaz dia sama macam ad-dallina, ada yanun belakang. Ad-dallina ada yanun tak belakang? Ad-dallina kan? Ada yanun tak belakang kalau kita baca? Walad-dallina, ad-dallin. Ad-dallin kan? Ada yanun. Al-maghdub ada yanun tak? Kalau al-maghdub tu nak kata ramai, dia kena bunyi macam ni. Al-maghdubina. Sama macam al-dallina kena ada ni. Ada tak al-maghdub? Ada tak? Tak ada kan? Al-maghdub sampai ibah ni je. Ada yanun? Tak ada. Maknanya antara dua golongan ni, A dengan B ni, dua-dua ni masuk neraka. Mana lagi ramai? Soalan dia. Yang dimurkai atau yang sesat? Yang sesat ke yang dimurkai? Dua-dua ramai, tapi mana lagi ramai? Yang ni lagi ramai. Yang ni lagi ramai daripada ni. Jadi, ini kenapa? Puncanya ni lah. Punca ni lah ramai yang ni. Dia ni melahirkan ramai yang ni. Sebab ni jahat ni. Sebab tu Allah murka dia. Dia pun sesat juga kan. Tapi dia bukan sesat dia jahat. Dia sesatkan orang lain lagi. Dia buat orang lain bertambah sesat lagi. Ini kerja dia. Jadi siapa dia? Korangnya ada 3 golongan. Satu, ulama sesat, ulama jahat. Ulama yang khianat lah. Ulama jahat ni. Contohnya kita buka surah 3 ayat 78. Kecil pula saya tulis kat sini. Tak apa. 3 ayat 78. Ini al-maghdub kita nak bincang yang ni. Satu, dia ni siapa yang melukai ni? Ulama su kita kata. Yang mengkhianati. Sepatutnya dia ni termasuk atas ni. Alim kat sini. Dia termasuk orang ni. Tapi bila dia khianat, dia ambil dia ilmu ni, dia apa? Dia tak amal. Ni ilmu wal amal. Yang ni pula al-ilmu beramal tapi berilmu tapi apa? Tak amalkan ilmu, dia khianat. Dia sembunyikan ilmu. Dia khianat, dia tukar pula untuk raih apa? Untuk dapatkan dunia. Yang ni. Nombor 1. Punca dia ni menyebabkan apa? Orang percaya orang ni, percaya dia ikut dia. Rupanya orang ni lagi jauh daripada Allah, bukan dekat. Sebab tu ini termasuk orang yang mana? Allah murka kat dia, Allah marah dia. Dia pun termasuk neraka tapi lebih daripada ni. Ni sesat. Sebab tu masuk. Yang ni bahkan Allah murka dia. Bahkan nanti dalam neraka orang yang ni akan minta tolonglah azab golongan ni 2 kali ganda daripada aku. Nanti kita tengok ayat dia. 78. Wa inna minhum. Tengok apa dia buat. Apa mereka buat.
Jadi mereka ni ada amanah tapi mereka khianat. Ayat 70. Dah jumpa Ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. Litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Dan sesungguhnya dari kalangan mereka, siapa ni? Ni ulama-ulama Yahudi jahat ni. Masa zaman ni lah, ahli kitab yang terdahulu. Yang benar-benar yaluna alsinatahu, mereka memutarbelitkan ucapan dia. Bil kitab, terhadap kitab mereka sendiri. Litahsabuhu minal kitab, supaya kamu yang awam orang ni sangka ini daripada kitab. Ini daripada ajaran Allah. Wa ma huwa minal kitab, sedangkan bukan daripada kitab ni. Dan mereka kata apa? Wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka kata inilah Allah perintah. Inilah yang Allah suruh. Wa ma huwa min indillah, sekiranya bukan pun. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka bercakap dusta, bohong terhadap Allah, sedangkan mereka tahu mereka berbohong. Ini golongan yang akan dimurkai, wa iyazubillah. Ini baik. Habis dah. Sempat Jadi satu lagi, ni contoh golongan pemimpin. Pemimpin jahat juga. Tengok dalam surah 33. 33. Ayat 32. Ini cerita golongan yang memimpin masyarakat supaya akhirnya apa? Kufur. Hidup dalam kekufuran. Allah sebut ni cerita dialog dalam neraka. Dua-dua ni. Golongan di antara dua ni sedang berdialog dalam neraka ni. Saya baca terus Min Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina istud'ifu lil ladzina istakbaru. Berkatalah orang-orang yang lemah. Kepada siapa? Orang-orang yang sombong, orang yang dahulunya diangkat. Bal makrul laili wan nahar, bahkan sebenarnya propaganda kamu siang dan malam. Izda'murunana an nakfura billah, ketika kamu menyuruh kami ini untuk lakukan perbuatan apa dia? Kufur kepada Allah. Wa naj'ala lahu andada, dan kamu arahkan kami untuk jadikan Allah ni apa? Sekutu-sekutu. Jadi dia hidup dalam keadaan jauh daripada pengabdian kepada Allah. Siapa punya antara? Ni orang yang istakbar, dahulunya berkuasa. Jadi wa asarrun nadamah. Wa asarrun nadamah nadamata lamma ra'aul azab, dan mereka ni menyatakan tu penyesalan dia ketika mereka melihat azab ni. Dan kami jadikan waj'alna aghlala fi a'naqil ladzina kafaru, dan kami jadikan belenggu di leher-leher orang-orang yang ingkar. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Bukankah mereka dibalas tidak lain melainkan apa yang dahulunya mereka lakukan. Ini angkara dua lah. Dan yang satu lagi, orang kaya yang
Yang sombong. Yang sombong. Ni bahaya ni. Hari ni ramai kita sekarang ikut influencer kan. Jadi dengan sikap orang kaya macam ni lah orang akan ikut dia. Dan dia memang macam tu. Cuba tengok surah 28. Last ni. Surah 28 ayat 79. 79. Kita nak azan. Dah lewat. Teruskan lagi. Sikit lagi ayat 1 ayat last lagi. Surah 28 ayat 79. Siapa ni? Qarun, cerita Qarun. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Jadi dia keluar kepada kaum dia dengan kekayaan yang dia ada, ditunjukkan semua. Dia tak sorok-sorok ditunjuk. Lalu qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Berkatalah orang-orang yang lemah. Dia jahil dan dia jahil apa? Ilmu jahil juga dan juga apa? Harta pun dia nak. Jadi ini orang ni mudah terdorong dengan segala yang ditunjukkan oleh golongan ni. Jadi apa dia kata? Berkatalah orang-orang yang mereka inginkan kehidupan dunia ni, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Alangkah baiknya kalau kami dapat macam apa yang diperoleh oleh Qarun. Innahu lazu hazzin azim. Semuanya dia ni sangat beruntung, memiliki keuntungan yang sangat besar. Sedangkan sebelum ni cuba tengok ayat atas, ayat 78. Dia ni sombong. Macam mana orang ni boleh terpedaya dengan sikap dia? Dia kata apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata sungguhnya aku dapat ni sebab aku yang pandai, usaha saya. Jadi akhirnya semua orang pun ikut jejak-jejak golongan ni. Jadi inilah golongan ni menjadi punca kepada apa? Adanya golongan yang ni, sesat ni. Pertama apa? Ulama ni. Dia diharapkan untuk apa? Membimbing, tapi hanya dia yang khianat. Yang kedua, pemimpin ni, dia diberi kuasa untuk memimpin rakyat dia contohnya. Tapi dia juga khianat. Dan yang ketiga, orang yang sombongnya diberi semua ni untuk apa? Dia tolong orang miskin contohnya, tapi tak. Dan bahkan dengan kekayaan dia boleh dia nak kaut lagi kekayaan, suruh orang ikut dia. Jom ikut cara saya. Follow me. Sebenarnya apa? Dia ada udang di sebalik tu pula. Jadi orang yang ni pun duduklah pulul kejar kan? Tak juga. Begitulah keadaan hari ni. Ni al-maghdubi alaihim. Jadi daripada sini amal ni akhirnya terpecah jadi dua golongan ni. Satu yang betul-betul ni, kita nak yang ni 4 ni. Dan seterusnya yang ni. Yang ni ada pecah berapa? 1, 2, 3 golongan al-maghdubi alaihim. Yang sesat ni ramai lagi. Ini ada 6 golongan, nanti saya pecahkan. Tak sempat lah, tahun depan lah kita cerita khas untuk yang ni. Ini yang paling ramai yang patut kita kena sedari, yang kita kena tahulah supaya kita tak termasuk dalam golongan yang kedua, al-maghdubi alaihim waladdallin. InsyaAllah kita bincang seterusnya yang ni, orang-orang yang sesat. Okay. Ini rumusan lah ringkas surah Fatihah. Jadi surah Fatihah terbagi kepada 2. Apakah tujuan hidup kita? Tauhidkan Allah. Pertama apa? Dengan ilmu. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maka ini adalah 3 perkara yang wajib kita belajar. Belajar siapa Rabbul Alamin, kenal siapa yang Maha Pemurah dan Penyayang, dan kenal hari pembalasan. Ramai orang ada kenal macam mana nak masak macam-macam jenis, kan? Semua jenis apa semua dia tahu. Restoran mana semua dia tahu. Dia cerita ni pembalasan ni nanti apa dia dalam, dia pun tak tahu. Sedangkan di hari-hari baca yang ni lebih banyak daripada dia makan tu. Kalau ikutkanlah hari-hari ni. Jadi ini lebih penting daripada segala-gala makanan yang kita duk makan tu. Maka sebab tu ni tuntutan penting yang kita Allah sarankan untuk belajarlah tentang Rabbul Alamin, tentang Ar-Rahmanir Rahim, dan apa itu Maliki Yaumiddin, supaya
kita benar-benar terbimbing di atas jalan yang lurus. Itu saja untuk malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.